Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua. Bertemu kita pada hari ini ya dalam sesi CDL Hands On online session siri ke-57 sama-sama dengan Cikgu Nur Azman bin Tamid dengan tajuk penggunaan zip rate dalam penandaan multi choice question. Terima kasih kepada semua warga pendidik yang telah hadir dalam sesi kali ini. Saya Bun Hadi Salihin, host anda untuk sesi kali ini. Baiklah, nampaknya semua sudah bersedia. Kalau semua sudah bersedia, boleh ke kalau saya nak minta kalian tekan button reaction, sama ada tekan thumbs up, clap ataupun bagi love atau gambar parti. Okey, sebagai tanda hadir dan sokongan kita pada hari ini. Okey, terima kasih kepada cikgu yang telah memberi reaction. Ada button reaction ya di bawah tu. Nampaknya kita baru 14 orang. Pastinya akan tambah lagi selepas ini. Baiklah, seperti biasa kita akan ada inspire session sebelum kita memulakan sesi kita yang sebenar. Dia ada pre-call dulu. Jadi katanya akan dijalankan secara video ya, Doktor? Daripada Datuk Dr. Mahendra Singh. Ya, betul Cikgu Bun. Ya, betul. Terima kasih. Boleh silakan. Okey, jadi kita akan sama-sama saksikan inspire session daripada Datuk Dr. Mahendra Singh yang akan dijalankan secara yang telah dirakamkan oleh beliau. Selamat petang dan selamat sejahtera semua dan dapat bersama untuk sesi CDL Snippets pada petang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak moderator. Dan untuk hari ini kita akan mula dengan tajuk What is a listening mindset? Kita tahu bahawa dalam banyak-banyak kemahiran yang perlu ada pada seseorang itu, kemahiran mendengar itu merupakan satu kemahiran yang amat perlu dipentingkan. Bukan saja kerana kita mendengar, tetapi kita juga memproses dan kita mempunyai bagaimana kita nak olah supaya kita jadi pendengar dan mempunyai mindset, tata cara pemikiran yang membina. So ada banyak penulisan juga tentang listening mindset dan yang paling penting, listening mindset ini merupakan satu daripada keterampilan yang sepatutnya ada pada kita semua. Bukan saja hanya untuk pemimpin. Sememangnya ada juga banyak penulisan tentang listening leaders. Listening leaders ni dia banyak mendengar apa yang dibawa oleh mereka yang bekerja atau bertugas bersama pemimpin. Untuk mendengar suara dari bawah, kalau di sekolah, pengetua, PK dan sebagainya mendengar pandangan, dapat maklum balas, dapat cadangan dan juga tentang kejayaan suatu program dan sebagainya, intervensi yang diadakan, banyak jenis maklumat yang diperolehi bila kita mempunyai listening mindset ini. Tapi sebelum saya menyatakan bahawa listening mindset ini, saya nak nyatakan bahawa di sekolah ni kadang-kadang kita masih terpegang kepada kepercayaan bahawa pemimpin, pengetua dan barisan pemimpin sekolah adalah pemimpin. Tapi tidak semestinya. Setiap cikgu atau guru dan yang pihak lain yang ada boleh memainkan peranan sebagai pemimpin. Pemimpin adalah siapa yang boleh mengambil tanggungjawab, take responsibility, apa yang sangat penting dalam menjalankan tugas beliau. Dengan hasrat untuk membawa peningkatan dalam sekolah, peningkatan school improvement. Dan juga membawa perubahan. Perubahan kecil pun merupakan satu perubahan.
So kalau individu itu boleh menyahut cabaran ni, maka dia memainkan peranan sebagai seorang pemimpin. Kita nak leader full schools, not leader teen schools. Kalau tak silap saya, Michael Fullan dalam satu penulisan beliau, dia kata, why have one great leader in the school when you can have many? Lebih ramai yang boleh. Dan dalam dua penyampaian saya, pembentangan saya sebelum ni, saya kata, the worth of leadership is measured by the growth of the subordinates. Maksudnya, bila pihak pemimpin sekolah sentiasa memberi keutamaan untuk membina keterampilan dalam kalangan staf yang ada bersama beliau. So itu merupakan satu ukuran tentang kehebatan kepimpinan seseorang individu. Kerana pengetua dan penolong kanan dan sebagainya tidak boleh tersendiri memainkan peranan dalam memungkinkan atau membawa perubahan atau kecemerlangan institusi. Mereka memerlukan teacher leaders yang boleh memainkan peranan untuk menyokong barisan kepimpinan sekolah dengan tidak ada agenda yang tersirat dan sebagainya, tetapi dengan ikhlas, dengan transparansi yang menyerlah untuk membina kecemerlangan sekolah. Dan banyak organisasi sekarang dah mempunyai satu hierarki atau turutan organisasi dia yang merupakan flat. Flat organisation ni ada seorang ketua dan ramai di peringkat yang sama. Walaupun dalam hierarki di sekolah kita tahu ada pengetua, penolong kanan, GKMP dan ketua panitia walaupun bukan jawatan hakiki. Ya, so kita ada hierarki itu, tapi cara kita mentadbir boleh menggunakan pendekatan flat, ya, hierarki itu, dan kita boleh mengurus sekolah dengan adanya informal leaders. Kita boleh empower informal leaders untuk membawa perubahan dan perkembangan organisasi. Dan ini bukan saja di sekolah, perkara yang sama boleh berlaku di PPD, di JPN ataupun di kementerian. So, apa bezanya antara listening mindset dan lawannya adalah telling mindset? So, kalau kita merupakan seorang listening leader, seorang yang mempunyai listening mindset, walaupun kita guru di sekolah atau apa juga jawatan kita dalam organisasi. So, orang yang mempunyai listening mindset ni, dia selalu mendengar dan dia memproses maklumat. Dia tidak mengejar sesuatu, dia tidak secara huru-hara membuat sesuatu. Dia menggunakan thoughtful process, tata cara pemikiran yang boleh membawa outcome yang dihasratkan. Dan ada juga istilah orang sebut tentang quiet intelligence. Orang yang mendengar ni tidak semestinya dia kerana dia tidak tahu sesuatu. No, itu pemahaman yang tidak betul. Tapi quiet intelligence, dia memproses segala maklumat. Dan dia mendengar sebelum membuat keputusan. Dan kalau dia boleh membuat keputusan dengan baik, accurate diagnosis is half the cure. Ya. And diagnosis ini adalah penting melalui proses pemikiran yang teratur. Dan informed decision making, kenapa informed decision making? Kerana kita dapat maklumat dari semua pihak sebelum kita membuat satu keputusan yang membina. Dan kita gunakan wisdom, kelebihan pemikiran yang ada kepada individu dalam kumpulan kita. Dan ada penulisan yang menyatakan bahawa kadang-kadang seorang individu dia mendengar 90% dan hanya
cakap 10%. Of course, nisbah ini boleh berubah di mana dia mendengar 80% atau 70% dan hanya cakap atau membalas 10 hingga 30%. Dan untuk semua ni menyerlah, perkara ini menyerlah tentang listening mindset ni, satu daripada pendekatan adalah untuk distributed leadership, di mana kita bukan saja mengagihkan tetapi kita memberi kepercayaan tentang sesuatu tugas yang kita beri kepada individu dalam organisasi kita. Dan seperti saya sebut tadi, why have one great leader in the school when you can have many? Dan perkara ini sememangnya berlaku di banyak sekolah, di mana barisan kepimpinan sekolah mempunyai kepercayaan dan mengharapkan guru-guru yang bersama mereka dapat membuat pelbagai tugasan dengan bimbingan yang limited dan pihak guru dapat menjalankan tugas dengan baik. Lawannya, telling mindset ni bergerak cepat dengan hasrat nak efisien, nak cepat capai outcome, tapi kadang-kala dalam setiap outcome itu ada proses dia. Kalau kita ketepikan proses yang menjadi tunjang kepada kualiti keputusan atau outcome, mungkin akan hilang kualiti yang kita harapkan itu. Atau proses itu mungkin tercemar kerana kita tidak menggunakan satu pendekatan yang sistematik. Dan ada masanya kita rasa mungkin kita memegang jawatan, maka kita ada authority, kita buat keputusan. Keputusan berkaitan dengan SOP, dengan prosedur dan sebagainya. Ya, sememangnya prosedur sudah ada. Kita ikut prosedur itu yang telah ditentukan oleh mungkin pihak JPN, kementerian dan juga kerajaan pada umumnya. Dan tidak semestinya kita lah expert in the room, ya, dalam mesyuarat dan sebagainya. Kadang-kala ramai yang expert dan mereka hanya mengamalkan quiet intelligence. Kita berilah peluang, gunakanlah nisbah 10-90 atau 20-80, 30-70 terpulang kepada kepimpinan organisasi. Supaya kita dengar daripada bawah, daripada staf-staf kita. Jangan kita pegang kepada authority dan kuasa yang ada kepada jawatan kita sahaja, kerana pada masa ini ia bukan lagi pendekatan yang autokratik, ia merupakan pendekatan yang pelbagai dari segi kepimpinan yang diamalkan. Tapi dengan proses yang memang sewajarnya mempunyai kualiti dan memastikan bahawa keputusan yang kita buat atau apa juga inisiatif yang kita nak ambil itu menggunakan pendekatan yang membina. So, tuan-tuan dan puan-puan, seperti saya sebut tadi, ada banyak penulisan tentang listening skills ini. 2 sesi sebelum ni saya sebut tentang respectful listening. Tapi sekarang ini, listening ini dikaitkan dengan listening mindset, iaitu pemikiran, ya, tentang bagaimana nak mendengar secara membina supaya kita boleh buat keputusan yang boleh membawa perubahan yang membina kepada organisasi. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya akhir dengan ungkapan yang saya selalu bacakan, iaitu buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training wheels of the mind. Tidak semestinya kita hanya dapat ilmu daripada buku, tapi kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, termasuk internet, termasuk secara lisan pun daripada rakan-rakan dan sebagainya, daripada majalah, makalah dan apa jua bacaan kita. So, itu saja daripada saya untuk hari Jumaat ini. Sekian, terima kasih. Itu dia, terima kasih diucapkan kepada Datuk Dr. Mahinder Singh atas perkongsian sebentar tadi. Itulah dia satu kemahiran yang perlu ada pada setiap guru, iaitu kemahiran mendengar. Dan seperti mana ada dalam petikan tadi, ya, petikan tadi ada mengatakan yang
kenapa kita cuma ada satu sahaja pemimpin yang hebat di sekolah sedangkan kita boleh ada lebih ramai. Jadi cikgu-cikgu yang ada di sini, tak kira di dalam tahap mana pun kepimpinan kita di sekolah, kita adalah pemimpin di dalam sekolah kita, sama ada di kelas ataupun di mana-mana bahagian pun. Yang penting apa yang kita buat adalah untuk kemenjadian murid dan pembangunan pendidikan negara, insyaAllah. Baiklah, kita akan teruskan sesi kita pada hari ini. Saya sebenarnya berada di luar rumah ni. Saya terkunci daripada masuk dalam rumah hari ini. Saya bersiaran dari luar rumah. Wifi kat dalam masih on. Dan sorry lah kalau ada bunyi-bunyi anak-anak yang tak dapat masuk rumah sama-sama dengan saya. Baiklah, kita akan mendengar perkongsian pada hari ini daripada rakan saya jauh di Sarawak sana, Cikgu Nur Azman bin Tamid, dengan tajuk penggunaan Zipgrade dalam penandaan multi choice question. Tak boleh pasangkan slide. Okey. Okey. Selamat datang ke sesi perkongsian ilmu Connecting Dots Learning. Kita ni menyambungkan titik. Kita adalah titik-titik yang tersebar di seluruh negara dan seluruh dunia. Jadi kita sambungkan, kita cantumkan titik-titik itu dalam satu perkongsian ilmu pada hari ini. Dah masuk ke siri ke-57. Alhamdulillah, without fail, kita berjaya melaksanakan aktiviti ini pada setiap Jumaat. Next slide. Jam 3 petang hingga 4.30 dengan objektif berkongsi ilmu dan kemahiran bagi membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan, membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Baik, untuk terus mendapat maklumat tentang aktiviti ini, para peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan atau ahli TDL. Kalau dalam bahasa Inggeris, kita sebut subscriber. Dan pendaftaran ini adalah secara percuma. Peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar. Sesi perkongsian akan berlangsung pada setiap hari Jumaat. Ini yang saya kongsikan tadi. Setiap Jumaat, tak kira cuti raya, cuti sekolah, akan tetap terus jalankan aktiviti ini. Berapa ramai yang ada, kita terus jalankan. Dan perkongsian ini dijalankan selama 1,5 jam, iaitu dari 3 petang hingga 4.30 petang. Dan perkongsian ini yang berbeza daripada siri-siri perkongsian yang lain adalah secara hands-on. Bermakna peserta akan turut menjalankan tugasan-tugasan yang diberikan dalam tempoh sejam setengah ini, dan secara hands-on tu akan lebih bermakna nampaknya. Sijil akan disediakan menerusi pautan yang akan diberikan pada akhir sesi. Kita teruskan dengan hashtag Cikgu Bantu Cikgu. Okey, kita berkenalan dengan cikgu yang akan berkongsi dengan kita hari ini, Cikgu Nur Azman bin Tamid. Boleh lambai sikit. Cikgu Nur Azman bin Tamid, tempat bertugas. Setakat ini baru satu tempat bertugas katanya. SMKA IGAN, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama IGAN, sejak 2008 hingga kini. Sama tahun posting dengan saya, tahun 2008. Saya dah 4 sekolah. Cikgu Azman, satu sekolah iaitu SMKA IGAN, mata pelajaran fizik, biologi dan sains menengah rendah. Kelayakan akademik, yang pertama, sarjana muda pendidikan sains, fizik dan biologi dari UKM. Terusnya sarjana psikologi pendidikan UKM, dan ada cita-cita tu nak sambung. Sebab tu nombor 3 tu diletakkan kosong. Tak lama lagi mungkin dah tukar gelaran lah ya. Cita-cita tu kena ada. Dan Cikgu Nur Azman bin Tamid juga adalah salah seorang daripada duta guru dalam program Duta Guru. Okey, saya serahkan pentas ini seterusnya kepada topik ceramah kita ataupun cikgu yang akan berkongsi dengan kita. Saya tak suka guna perkataan topik ceramah, dia jadi macam sahala. Cikgu yang akan berkongsi dengan kita pada ini iaitu Cikgu Nur Azman bin Tamid. Silakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua peserta yang ada pada petang ini, dan selamat petang juga kepada semua peserta yang bersama-sama dengan saya pada petang ini.
Jadi pertama sekali saya ingin memaklumkan bahawa ini adalah perkongsian pertama saya menerusi platform CDL. Jadi mungkin saya akan berasa sedikit kekok, tapi saya akan cuba buat yang terbaik. Jadi tajuk yang saya akan rungkaikan pada petang ini adalah penggunaan ZipGrade dalam penandaan multi-choice question. Di situ saya ada tulis juga nama saya, Nur Azman bin Tamid. Saya merupakan duta guru kohort 1 bagi program duta guru. Dan di bawah sana nama sekolah saya iaitu SMK Agama Igan, Dalat. Saya ada sertakan juga kalau ada guru yang berminat untuk bertanya secara terus dengan saya lebih suka untuk dihubungi melalui Telegram lah. Jadi cikgu boleh type https //t.me itu adalah singkatan untuk add pautan ke Telegram /Cikgu Azman. Okay, tapi insyaAllah saya akan kongsikan juga slide ini di penghujung sesi ini kerana saya faham kadang-kadang bila kita mendengar sesi itu ada benda yang kita nak cuba lagi sendiri, kita kadang-kadang berminat nak dapatkan slide. InsyaAllah saya akan sediakan di ujung sesi ini. Okey, baiklah. Jadi kita mulakan dengan objektif pembelajaran. Okey, objektif pembelajaran pada petang ini adalah agar peserta dapat menyatakan apa itu ZipGrade. Okey, kemudian seterusnya menerangkan komponen yang ada di dalam ZipGrade dan juga mendemonstrasikan penggunaan ZipGrade dengan bimbingan. Okay, untuk sesi ini saya akan cuba sedaya upaya memudahkan guru untuk memahamkan dulu apa itu ZipGrade. Tapi bukan secara keseluruhan sebab kalau betul-betul nak faham ZipGrade ni dari A to Z, saya rasa paling-paling kurang kena ada 3 sesi berbeza lah. Jadi sesi yang pertama ni saya akan cuba memperkenalkan terlebih dahulu. Kemudian sehinggalah guru dapat menggunakan ZipGrade itu dengan sendirinya. Okey, kita mulakan. Okey, survey terlebih dahulu. Saya ingin minta cikgu pun untuk copy link ini di chat Zoom. Dan cikgu-cikgu, kalau cikgu menggunakan laptop ataupun komputer, cikgu juga boleh keluarkan smartphone. Smartphone ini cikgu boleh gunakan untuk scan QR code itu. Okey, scan QR code. Kemudian cikgu boleh mula menjawab. Adakah cikgu-cikgu di sini ataupun siapa saja, sebab saya ada juga dengar daripada rakan-rakan di Facebook yang belum mengajar lagi, dia masih training sebagai guru pun berminat untuk tahu benda ni. Jadi boleh buka survey ni dan cuba untuk jawab. Pernahkah anda menggunakan ZipGrade? Okey, saya akan bagi masa selama 2 minit. Okey, untuk menjawab ini. Jadi ZipGrade ni mungkin ada yang pernah cuba ataupun mungkin ada yang belum pernah cuba. Jadi ZipGrade ini kalau saya bagi pengenalan terlebih dahulu sementara menunggu respon, nanti kita akan buka, mungkin tak habis 2 minit itulah. ZipGrade ini dia satu apps yang akan kita install di dalam phone, yang kemudian dia akan memudahkan kita untuk menanda kertas jawapan aneka pilihan. Jadi ini maksudnya dia akan menjimatkan masa kita dengan sangat cepatlah. Grade ni maksudnya ditanda dan zip ini maksudnya dia akan sekelip mata. Dia akan menjimat sekelip mata. Apa kata kita sampai, okey, kita bagi 30 minit lagi 30 minit, sorry, 30 saat. Okey, 30 saat. Lepas ni kita akan tengok lama tu man, 30 minit. Sorry. Menyampuk-menyampuk tak apalah Tak apa, tak ada masalah. Okey. Dah berapa ramai vote tu? Okey, kita lihat nampaknya saya sudah boleh buka. Oh, dia jadi full screen sekejap. Okey. Saya buka di sini, kita tengok dia punya result. Setakat ini ada 20 orang telah mengundi, di mana 19 undian mengatakan tidak pernah menggunakan ZipGrade dan hanya seorang pernah menggunakan ZipGrade.
Jadi di sini saya dapat faham audien. Nanti saya akan cuba gunakan patching yang sesuai ya. Sebab kalau saya terlalu laju, cikgu-cikgu boleh mencelah, tak ada masalah. Cikgu boleh unmute, mencelah. Takut nanti kalau saya terlalu laju nanti ramai yang tak tak dapat untuk faham apa itu ziplet. Okey, ada pertambahan, tapi boleh katakan lebih kurang 90% tidak pernah menggunakan ziplet dan hanya lebih kurang 10% pernah menggunakan ziplet. Okey, kita kembali kepada slide. Okey, next. Okey, jadi sebelum saya bergerak lebih jauh, kita akan lihat kepada kosakata ataupun terms dahulu supaya setiap terms yang saya akan gunakan nanti, cikgu-cikgu boleh tahu apa yang saya sebut tu berkaitan dengan perkara yang ingin saya sampaikan. Jadi yang ziplet ini tadi saya ada sebut sebelah sedikit. Jadi cikgu boleh baca kat sini. Ziplet adalah apps yang perlu dipasang dalam telefon pintar. Kena pakai smartphone juga, tak boleh pakai handphone yang bukan smartphone, Nokia ke apa, Nokia lama lah. Okay, tak boleh. Jadi cikgu boleh cari di Google Play Store ataupun Apple Play Store, Apple App Store, search for Ziplet. Dia ada satu sajalah. Dan juga Ziplet ini nanti dia bukan sahaja boleh diakses melalui apps dalam smartphone, juga boleh diakses melalui komputer berinternet. Yang komputer berinternet ini kena pergi yang sesi yang kedua lah. Hari ini saya akan fokus kepada yang dalam apps saja. Okay, penandaan yang saya maksudkan dalam sesi ini juga adalah perbuatan menandakan betul atau salah pada jawapan yang dipilih. Untuk aneka pilihan jawapan iaitu A, B, C atau D. Kadang-kadang kita sebut sebagai semak jugalah. Tapi kalau tak silap, saya punya ketua bidang dulu, dia pernah bagi tahu kalau menanda ni maksudnya kita tik saja. Tik. Kalau menyemak ni sepatutnya dia kena tik dan juga kena bagi tulis jawapan yang betul lah pada jawapan pelajar tu. Tapi bagi saya, kita biasanya akan sebut menyemak kertas atau menanda kertas, perkara yang lebih kurang sama. Dan multi choice question merujuk kepada bentuk soalan yang mempunyai pilihan jawapan tersedia. Jadi cikgu jangan fikir kita ziplet ni nanti dia boleh semak esei pula juga ataupun jawapan subjektif. Itu dah terlalu advance lah. Mungkin lah kalau tahun 2050 kan mungkin adalah something yang boleh menyemak AI maksudnya. Tapi buat masa ni, yang ni dia hanya semak untuk multi choice question ataupun MCQ. Kita panggil MCQ. Dan di Malaysia kita akan selalu menggunakan 4 pilihan jawapan saja, iaitu A, B, C dan D. Yang ni saya tekankan awal-awal sebab dalam ziplet ini dia bukan dibuat oleh orang Malaysia, dibuat rasa orang putih lah kot. Dan mereka ada 5 pilihan jawapan, A, B, C dan D. Jadi kalau kita guna template mereka yang sedia ada, kita akan tengoklah sampai E tu. Sebab mula-mula saya pakai pun save state je yang E tu. Jadi pelajar tanya, cikgu kenapa ada E ni? Padahal pilihan jawapan dalam kertas soalan cuma ada A, B, C dan D. Okay, kita teruskan. Okay, survey yang kedua. Ini saya minta cikgu Bun lagi sekali untuk copy and paste link ini. Kita nak buat survey. Berapa lama masa yang anda ambil untuk menanda 40 item MCQ? Maksud saya kalau cikgu ada satu kertas jawapan, okay, ataupun kat sekolah saya kadang-kadang dia panggil OMR, satu kertas jawapan tu yang ada nombor 1 ABCD, nombor 2 ABCD, ada 40 soalan. Kalau cikgu menanda tu, gunalah kaedah apa-apa sekalipun, berapa lama masa yang cikgu ambil? Okay, cikgu boleh scan QR code di sana. Okay, kita bagi masa kurang 1 minit lah. Okay, 1 minit untuk peserta-peserta dalam ni untuk menjawab. Kita nak tengok berapa lama masa yang cikgu-cikgu ataupun peserta-peserta yang ada dalam ni untuk menanda 40 item MCQ. Maksudnya kalau saya lah, kalau saya pernah semak kertas secara tangan, kita tengok tanda nombor 2, C tanda, ataupun kadang-kadang ada cikgu yang dia pakai kertas tu, kemudian dia gunting, ataupun kalau masa saya kecil tu saya pernah tolong mak dengan ayah saya tanda kertas pakai yang apa nama yang ubat nyamuk tu, cucuk-cucuk tanda tu.
Kemudian lepas tu kita tekan atas kertas jawapan pelajar, kita tick. Jadi kalau yang tu cepat sikit. Tapi lepas tu kita kena hitung juga kan, berapa yang kena pada tick tu. Kita tak boleh tick terus hitung sebab kadang-kadang ada pelajar ni dia tanda dua jawapan sekali. Okey, kita cuba lihat keputusan. Okey, berapa lama masa yang diambil? Okey, saya refresh. Okey, wow, di sini kita dapat lihat ada sudah beberapa undian, 17 secara total. Ada yang dapat menyimak sehingga ambil masa 2 minit. Okey, yang majoriti kat sini 2 minit. Logik lah kan, sebab dia tanda-tanda. Lepas tu nanti dia hitung nombor berapa yang betul yang kena pada hitam tu. Kemudian 5 minit pun ramai juga. Kalau saya 5 minit. Sebab saya ni jenis kalau saya dah tanda-tanda tu, saya rasa was-was, saya cek balik. Lepas tu bila saya dah hitung tu, berapa yang kena pada hitam tu, saya hitung kali pertama, was-was balik. Hitung lagi kali kedua. Sampai kadang-kadang saya hitung berapa yang betul tu, kemudian saya hitung berapa yang salah, saya tambah kalau dia dapat 40, yakin betul. Jadi saya ada sedikit ni lah, jenis orang yang memang was-was sikit. Tapi majoriti kat sini 2 minit. Ada orang yang dapat 3 persaan ni. 3 persaan ni mungkin dia ada guna apa saja bentuk lain lah. Mungkin yang saya cakap tadi yang main tik-tik ditekap pada kertas. Okey, jadi kat sini kita tengok majoriti 2 minit. Okey, kita tutup. Okey, kita teruskan dengan slide. Okey, terima kasih cikgu atas menjawab soalan survey ni. Kita akan berkenalan dengan Zipgrade. Seperti apa yang saya sudah maklumkan tadi. Kalau cikgu sedang online menggunakan laptop atau desktop ataupun menggunakan phone, tak ada masalah. Cikgu kalau ada phone di tangan tu, cikgu mungkin sekarang boleh cuba untuk install terlebih dahulu. Sebab bila kita belajar software ni, kalau dengar je penerangan kan, mungkin nanti cikgu tengok apa benda dia cerita ni, tekan ni kan. Tapi kalau cikgu dah ada benda tu kat tangan, cikgu cari dulu di Google Play Store ataupun Apple App Store, search for Zipgrade. Ataupun ini ada satu pautan, okay. Sebab kadang-kadang takut nanti ada yang terambil apa nama. Tapi dia tak ada apps yang serupa lah, dia ada satu je. Saya share di sini. Okay, itu pun boleh juga, benda yang sama. Nanti kalau cikgu, tapi ini memang tak susah lah. Cari je dalam Google Play Store ataupun Apple App Store, search je untuk Zipgrade, ZIPGRADE. Okay, yang ni cikgu kena tahu lah, nama tu kena betul tu. Takut nanti cikgu cari dalam apa nama Google Play Store, tekan Zoom ke, tekan apa benda lain, tak jumpa. Okay, jadi nama apps tu adalah Zipgrade. Okay, jadi kita akan pergi pula kepada memahami sistem Zipgrade. Sebab saya faham, di sekolah dulu saya pernah buat perkongsian tentang Zipgrade ni, tapi saya tak adalah guna slide macam ni. Saya kongsi, saya bawa cikgu-cikgu duduk, tengok phone, saya terangkan. Tapi saya lihat lepas tu, yang terus menggunakan Zipgrade cuma saya seorang. Jadi saya fikir mungkin disebabkan guru, dia bukan tak nak cuba benda baru, sebab mungkin mereka tak faham konsep dia. Dia tak faham konsep, kenapa tak boleh pakai kertas jawapan objektif yang biasa je. Kenapa kena pakai yang daripada Zipgrade. Okay. Kemudian apa pula tujuan font dalam ni. Okay, jadi kita akan lihat sistem dia. Okay, sistem ini, apps ini memang sudah ada dalam smartphone. Okay, kemudian sebenarnya nanti dia akan guna kamera font kita. Dia biasanya kalau untuk first time tu dia akan minta apa nama tu, kita bagi allow lah. Allow untuk dia guna kita punya kamera. Dan kamera itu tujuannya nanti kita untuk dapatkan image kertas jawapan. Kita letak kertas jawapan di atas meja, kita hold phone tu, dia akan ambil gambar. Kita bukan klik lah, dia automatik. Dan database akan diwujudkan dalam smartphone dan boleh diakses secara offline. Jadi cikgu jangan risau, yang ni dia bukan secara online. Dia bukan secara online. Dan apps Zipgrade itu sendiri boleh digunakan tanpa internet. Mungkin ada cikgu risau dah install ni, cakap nak pakai kena ada internet. Tapi sebenarnya tak perlu. Okay, yang ni tak perlu pakai internet. Jadi saya letak dalam bentuk gambar di sini. Ini kertas jawapan pelajar. Kemudian ini scanner. Maksudnya font kita bertindak sebagai app scanner. Dan dia akan terus tanda. Tanda macam ni.
Tanda, tapi tanda tu nanti cikgu ingat dia tanda atas kertas tidak, dia akan tanda atas gambar. Masuk dalam phone dia akan tanda dalam gambar tu, bukan atas kertas tu. Kalau dia nak tanda atas kertas tu, phone tu kena keluar laser lah maksudnya. Tapi nanti cikgu tengok apa kelebihan dan kekurangan ZipGrade ya. Dan semua gambar ni nanti dia akan simpan dalam database dalam phone. Dia cikgu tak perlu risaulah, dia akan simpan ikut akaun Google Form, akaun Google kita. Jadi kalau cikgu tukar device lain pun, kalau cikgu ada akaun Google yang sama, cikgu buka ZipGrade, dia akan tarik data ni. Tapi itu kena ada internet. Okey, dan yang kedua, sistem ZipGrade ni dia ada satu lagi, iaitu melalui website itu sendiri, ataupun web page. Yang ini saya dah bagi tahu, saya tak akan terangkan secara keseluruhan ataupun secara mendalam. Cuma saya nak tunjuk bahawa satu lagi perkara dalam sistem ZipGrade ni, dia ada satu website www.zipgrade.com. Jadi website ni dia akan mengakses database yang sama dari smartphone secara cloud. Maksudnya kalau cikgu nanti buka ni ZipGrade tu, kemudian cikgu login menggunakan akaun Google yang sama seperti smartphone tu, dia akan terus synchronize. Database itu dia akan muat naik ke dalam cloud ZipGrade. Jadi yang ini dia akan lebih banyak function. Function ni nanti salah satunya, kalau cikgu nanti nak create customized answer sheet, nak buat answer sheet sendiri, cikgu kena masuk dalam ZipGrade ni. Dan juga dulu masa PDPR tu, saya pernah cuba untuk pelajar menjawab kertas ujian biologi ya, kertas 1 secara atas talian. Maksudnya saya dalam ZipGrade ini masukkan kertas soalan dalam bentuk PDF, kemudian dia akan buat satu link. Link ini saya hantar kepada pelajar. Pelajar buka link, dia akan nampak PDF tu, dan di bawah tu dia akan nampak soalan nombor 1, 2, 3, 4, 5, tempat menjawab tu. Dia main tekan-tekan. Jadi ini menggunakan konsep paperless lah. Kadang-kadang kalau kita banyak bagi latihan kat pelajar, banyak print kertas, kalau kita ada dalam bentuk yang paperless ni mungkin lebih cepat lah. Lebih cepat. Dan ini dia menggunakan konsep IoT ya, Internet of Things. Sebab internet kebendaan, sebab daripada kertas tu dia naik jadi internet. Dia masuk dalam internet. Ini video cikgu boleh tengok dalam masa 55 saat saja video ni. Ini saya bagi review apa benda yang saya cerita dari tadi kan, yang ZipGrade ni. Jadi ini adalah paparan dalam phone saya, video yang saya sudah rakam. Ini kelajuan sebenar, saya tak speedkan benda ni. Ini yang saya masukkan. Dia ambil gambar kecil. Dia terus semak terus ada markah. Satu kertas tu lebih kurang tak sampai 2 saat. Jadi kat sini saya bagi demo untuk 10 keping kertas. 10 skrip boleh. Dan dia terus detect siapa pelajar tu. Ni pelajar ni dapat 24, Iqbal Firdaus dapat 22, 40. Jadi cikgu tengok dalam masa tak sampai 1 minit, saya dah habis menyemak untuk 10 orang. Dan dia terus bagi satu list seperti ni. Jadi kita nampaklah Arifah dapat 18/40, Fatin Nabilah dapat 18/40 dan seterusnya. Tapi video ni saya pendekkan di sini saja. Nanti kalau sepatutnya nanti bila klik kat sini nampaklah gambar-gambar tu. Yang ni saya akan tunjukkan. Ini saya nak tanya dulu, kalau ada cikgu nak saya ulang balik video ataupun saya teruskan. Kalau tak ada masalah saya teruskan je lah. Saya teruskan. Dia akan jadi seperti ini ya. Ini saya ambil gambar lain pula tadi ya. Jadi contohnya macam student ni, ini yang saya maksudkan dalam dia ambil gambar. Kalau saya nak mudahkan, kamera tadi dia ambil gambar kertas jawapan tu. Kemudian dalam font tu dia tanda. Dia tanda. Maksudnya yang soalan nombor 1 ni jawapan betul dia B. Jadi pelajar ni jawab A salah. Kemudian soalan nombor 2 ni jawapan dia A. Pelajar ni jawab betul hijau. Maksudnya kalau yang hijau ni betul. Kalau yang merah ni salah dan yang kuning ni jawapan betul. Cuba kita cek kan nombor 1 B betul. B. Ini adalah kertas jawapan 3 pelajar bagi kertas soalan yang sama. Jadi dia terus
terus apa nama, kita maksudnya dalam sekelip mata lah, kita terus tahu. Jadi yang ini cikgu tak payah risau, dia memang akan terus bagi peratusan. Tapi kita bila semak kertas 1 biologi tu, kita tak ambil markah ni lah, kita cuma ambil 20 per 40 ni. Dan kalau cikgu tertanya-tanya macam mana dia terus kenal pelajar ni Airul, dia bukan tengok pada tulisan pelajar ni, sebaliknya saya letak satu student ID kat sini, pelajar kena isi. Jadi kalau saya nak mudahkan pelajar, saya akan minta mereka untuk letak 2 tahun, angka kad penalan tu, nombor kad penalan tu ada 12 angka. Saya minta mereka ambil dua angka pertama iaitu tahun lahir dan juga 4 angka terakhir. Jadi macam pelajar ni dia 06 1251 ya, dia tandakan ini. Yang hitam-hitam ini yang sebenarnya zip rate tu detect. Dan saya kena wujudkan terlebih dahulu database tu. Nanti bila database tu bila zip rate dia tengok 06 12561 maksudnya 051251 maksudnya pelajar ini adalah Airul. Macam ni, jadi 050221 pelajar ini Aga. Okey, kemudian kalau yang ni pelajar ni dia tak tanda lah. Kalau tak tanda pun tak ada masalah sebab kita boleh select nanti kertas jawapan tu siapa yang punya. Okey, survey yang seterusnya. Sebab saya tak nak terus-menerus bercakap. Tapi macam saya cakap, kalau ada cikgu yang nak mencelah pun tak ada masalah. Okey, sekejap saya tengok ada satu soalan. Adakah berlaku ralat dalam pengiraan markah jika ada murid tanda 2 jawapan dalam kertas jawapan? Okey, yang ni saya dah cuba. Kalau dia tanda dua soalan dalam kertas jawapan. Okey, maksudnya tanda 2 pilihan. Kalau dia tanda 2 pilihan, dia akan jadi salah juga. Dia memang akan jadi salah. Nanti dia akan buat bulat, rasanya dia akan satu bulat hijau, satu dia bulat merah. Jadi kalau bulat hijau, bulat merah pada soalan yang sama, dia akan tanda pangkah juga. Maksudnya kita tak membenarkan pelajar jawab 2. Itu cikgu jangan risaulah, takut nanti kan pelajar dia jawab 2. Nanti dia dapat markah juga. Sebenarnya dia tak dapat sebab dia akan kira salah juga. Maksudnya kalau di hijau, satu-satunya hijau, dia dapat markah. Kalau di hijau, merah, pada satu soalan tu dia akan tak dapat markah. Okey, yang ni saya bagi masa. Kertas soalan anda mengandungi berapa item? Sorry. Okey, kertas soalan anda mengandungi berapa item MCQ? Saya tadi cuba untuk tanyalah beberapa orang guru sebab saya sendiri mengajar fizik dan biologi menengah atas. Jadi fizik dan biologi ni dia ada kertas satu dia ada 40 item. Maksudnya 40 soalan. Kalau sains menengah rendah dia ada 20 soalan. Jadi saya ingin tahulah di kalangan kita ni yang mana yang paling banyak serupa. Sebab susah nak cakap juga ni. Saya tadi tanya adik saya yang ajar muid, dia tanya pilihan jawapan tu 4 saja ke? Sebab dia cakap kalau dia kadang-kadang sampai H. Saya dah tengok dalam secret dia cuma ada sampai 5 saja, iaitu A, B, C, D, E. Yang soalan paling banyak dalam ni sampai 100. Tapi saya tak tahu kertas soalan apa yang sampai 100. Tapi kalau cikgu nak buat latih 2B mungkin boleh sampai 100. Okey, kita cuba lihat. Okey, saya kembali ke Slido. Okey, di Slido. Okey, yang ni bukan seorang jawab, sudah ada 7 orang jawab. Jadi rata-rata 40, ada yang 25. Yang 25 ni cikgu, saya rasa kertas sejarah kalau tak silap. Kertas sejarah, sebab saya ada tanya cikgu sejarah. Kalau tak silap lah. Jadi kat sini banyak yang 40. Okey, 25. Cikgu sekolah rendah saya tak tahu berapa. Okey, kita dah ada 9, 10. Tapi kalau ada 40 ni, okey. Ada kebetulan lah. Ada kebetulan yang saya sudah buatkan satu template. Okey, saya teruskan. Okey, jadi komponen utama dalam menggunakan Z-grade ni kenalah ada answer sheet terlebih dahulu. Okey, maksudnya kalau kita nak tanda menggunakan Z-grade dalam konteks di sekolah, kita bagi pelajar kertas jawapan. Mungkin ada yang cetakan sekolah punya ataupun yang cikgu buat sendiri punya ataupun
yang beli daripada di koperasi, dia ada banyak jenis kan. Tapi yang ini saya tunjukkan terlebih dahulu answer sheet yang memang dah ada dalam apps. Kalau cikgu ada phone dah install ZipGrade tu, kalau cikgu godek, dia ada tulis answer sheet, cikgu klik, dia dah sediakan 3 template untuk answer sheet, iaitu 20 item, answer sheet 50 item dan answer sheet 100 item. Dan kesemua item ini, semua item ni dia ada pilihan jawapan A, B, C, D dan E. Ini yang saya bagi tahu kalau kat Malaysia dah tak sesuai dah. Okay, nanti pelajar kita bagi pun lalas nanti ada yang ni sikit, dia nak venture dia letak E, memang tak dapat lah. Dan ini adalah bahagian ID untuk mengenal siapa pelajar tu. Tapi kena wujudkan database terlebih dahulu. Dan kalau saya lihat kat sini, pilihan dia kita boleh buat sampai 4, 1, 2, 3, 4 sampai 10. Saya cuba nak cari sampai 12 tapi tak ada. Kalau 12 dia akan cukup untuk IC pelajar kita lah, pelajar Malaysia. Okey, ini saya dah cipta create answer sheet. Saya buat answer sheet ni menggunakan ZipGrade, www.zipgrade. Jadi kalau ada cikgu sekarang ni yang sudah install ZipGrade ataupun belum, mungkin cikgu boleh scan QR code ini dan juga ambil link ini Okey, sekejap saya cuba copy terlebih dahulu dalam chat. Okey, dalam ruangan chat pun ada juga. Yang ini kalau maksudnya ini template yang saya dah buat untuk siapa-siapa cikgu yang menggunakan 40 item. Okay, kalau 40 item dah boleh pakai dah. Dan yang ini bukan sengaja saya susun 1, 2, 8 sampai 9. Kenapa tak letak 10? Sebab dia memang kita pilih tu, kemudian dia akan generate. Dia akan generate secara automatik. Kita tak boleh adjust. Kalau cikgu adjust nombor 9 ni naik ke atas, 10 naik ke atas, nanti dia tak check. Sebab dia akan pentingkan ada 6 petak kat tepi ni, tapi yang paling penting adalah petak di setiap bucu tu. 1, 2, 3, 4 tu. Itu yang paling penting. Dan kat sini saya guna kaedah 2 angka pertama IC dan 4 angka terakhir IC. Tapi mungkin cikgu ada cara lain lah nak meng-ID-kan student cikgu. Tapi kalau kita bagi ID tertentu dengan pelajar tak hafal, bermasalah juga. Sebab itu saya suka pakai IC mereka. Okay, dan tak silap saya ada seorang rakan saya. Dia sebenarnya nanti kalau dalam customize tu, dia boleh bagi siap-siap nama pelajar, yang ini pun sudah dihitamkan. Cuma kita nak bagi kertas jawapan tu saja pada pelajar. Tapi kena print satu-satu lah, tak boleh main set. Okay. Jadi answer sheet ni sesuai untuk bagi, kalau saya lah kertas 1, fisik, biologi dan kimia. Okay, ruangan ID ni untuk membolehkan ZipGrade terus kenal dengan kertas jawapan itu milik siapa. Dengan syarat kena wujudkan dulu database itu. Macam kita pergi mengundi dululah. Kena ada database pengundi. Nanti kalau kita pergi mengundi tak ada nama tak dalam database, tak boleh mengundi. Okay. Dan kalau ada cikgu, saya rasa kalau tak ada ni, saya teruskan. Dan kalau ada cikgu yang menggunakan 20 item, ini pun saya ada sediakan. Dan macam yang sudah saya bagi tahu, memang ini kita tak dapat susun. Tak dapat susun. Okay, tapi mungkin ada cara dia lah. Kalau cikgu ni sikit, mungkin cikgu boleh letak item 25. Tapi lepas tu nanti cikgu save sebagai image. Lepas tu cikgu pergi ke Microsoft Pen, cikgu guna yang petak tu, cikgu delete boleh juga. Yang macam tulisan masukkan 2 angka pertama IC dan 4 angka terakhir IC ni saya guna Microsoft Pen. Yang ni tak ada dalam tu sebenarnya. Ini saya guna Microsoft Pen. Dan saya lebih suka guna Microsoft Pen sebab kertas skrip ini biasanya saya akan terus letak dalam dia punya kertas soalan tu. Maksudnya kalau kita hantar kat sekolah, dia dah dalam kertas soalan. Jadi pelajar tak boleh cakap kertas soalan ada, kertas jawapan hilang. Sebab dia dah sekali kan, stapler sekali. Dan nombor dia memang tak cantik lah. Cikgu tengok kat sini 1 sampai 7, tiba-tiba lompat ke 8. Okay, saya cuba tengok dalam ni. ZipGrade ini boleh link dengan Facebook atau Google kita. Google lah. Saya tak pernah cuba dengan Facebook, tapi Google je. Memang Google.
Okay, maksudnya Zipgrade ni link dengan Google. Sama juga dengan yang di dalam website. Salam nak tanya jika kita buat editing kan auto save. Ya betul. Kalau cikgu dah buka tu, cikgu tengah buka, kemudian cikgu letak skema jawapan kan. Dia tak ada perkataan save, dia just back je. Dia ala-ala macam kita punya Google Google Sheet, Google Slide, okay? Google apa lagi satu tu, Google Doc tu. Tapi kita jangan lepas type tu terus back, janganlah, dia macam bagi masa sikit lah. Bagi masa dia save, auto save. Okay, yang ni kalau sekejap, kalau ada cikgu yang menggunakan 20 item, saya boleh copy link dia pada ruangan chat kalau ada lah. Okay, tapi kalau tak ada pun tak ada masalah. Sebab nanti tapi yang ni saya tak akan dedahkan sehingga okay, saya tak akan dedahkan sampai creator itu kena sesi 2 lah, memang tak cukup masa. Sebab saya nak bagi cikgu faham dulu sekurang-kurangnya apa itu Zipgrade dan macam mana nak guna dia. Secara asas terlebih dahulu. Kena faham sistem dia dulu lah. Okey, jadi sekarang kita akan bergerak. Yang ini kita pergi lebih mendalam, iaitu macam mana nak menggunakan Zipgrade ini. Jadi dia ada 4 langkah. Saya dah pemudahkan. Ada 4 langkah, iaitu yang pertama kita kena create quiz. Create quiz kat sini bukan bermaksud cikgu buat soalan dalam itu. Cikgu cuma menamakan dia supaya dia tahu yang kita semak tu untuk soalan yang mana satu. Okay, bukan soalan, dia satu set tu, quiz. Jadi create quiz ni adalah langkah pertama adalah memberikan tajuk kepada ujian dan memilih jenis answer sheet. Jadi kalau cikgu dah ambil yang tadi saya bagi tu, yang template saya yang 40 item dengan 20 item, cikgu boleh pilih. Bila cikgu buka, dia masuk dalam Zipgrade, tapi kena pakai yang itulah, www.zipgrade.com. Okey, dan juga boleh memilih kelas, ini optional. Ini tak sempat juga. Dan kemudian edit key. Edit key adalah langkah kedua adalah memasukkan skema jawapan. Secara default, kalau betul 1 markah, kalau salah 0 markah. Okey, itu biasa kita dengar lah kan. Okey, yang ketiga adalah scan paper. Scan paper macam yang dalam video tadi. Ini adalah proses menanda imej kertas jawapan akan terus disimpan dalam app Zipgrade. Jadi cikgu tak payah tekan save lah. Dia ambil gambar, dia terus simpan. Kalau cikgu rasa cikgu salah ambil gambar, boleh delete. Okay, boleh ambil semula. Dan review paper. Review paper ni yang bila kita tengok senarai nama tu, kita kadang-kadang takut ada kertas miss kan. Kita boleh tengok, cukup tak 20 orang pelajar. Contohnya kalau saya 20 orang pelajar, kalau cukup boleh pakai. Dan selalunya bila saya dah dapat markah tu, saya pergi balik kepada kertas fizikal mereka. Saya tengok Arifah 20. Saya pun tulis atas kertas 20. Sebab itu mula-mula bila saya pakai F ni, pelajar pelik, cikgu tak tanda pun tik-tik tu. Kenapa tiba-tiba ada markah? Saya cakap magic. Saya cakap pelajar magic. Cikgu tengok macam ni je. Okey, 20. Okey, 31. Macam tu je. Tapi sebenarnya saya pakai Zipgrade lah. Okey. Dan nanti dia ada kelebihan dia lah sebab benda tu dia cuma dapat markah. Bila kita nak bincang kertas soalan, pelajar dia kena fikir balik lah. Sebab tak ada skema lagi kan, tapi dah ada markah. Okey, saya tengok chat dulu. Oh ya, hai. Okey, hai. Okey, jadi kita pergi kepada create quiz dulu. Siapa yang dah ada apps tu mungkin dia boleh tengok. Dia pergi ke, dia ada 1, 2, 3, 4, 5 kat bawah ni. Dia ada 5 ikon. Kalau cikgu tekan create quiz, tab pada new quiz, pilihlah nama soalan, kertas soalan tu. Contohnya biologi 5 Arif U2 2022. Mula-mula dulu saya letak biologi 5 Arif U2. U2 tu maksudnya ujian kali kedua lah. Saya tak letak tahun. Bila saya tak letak tahun, saya confuse. Ini tahun bila ni? Sebab saya dah guna apps ni daripada tahun sebelum tahun 2020 lah. Jadi dia dah banyak data dalam tu lah. Kemudian pilih jenis answer sheet. Yang ni kalau cikgu ada scan QR code untuk 40 item tadi, saya namakan dia fizik, chemistry, biology. Dan tik pada kelas, kalau cikgu sudah ada database pelajar tu dalam kelas tu, cikgu boleh tik. Tapi ini optional. Sebab dia tak perlu lah. Tapi kalau cikgu ada benda ni, lagi bagus. Cikgu akan tahu siapa yang miss. Siapa yang cikgu belum ambil jawapan dia. Dan tag ini
Saya tak pernah guna ni, tapi tag ni saya rasa mungkin macam kalau nak mudahkan lah, letak biologi, tag expand. Jadi maksudnya nanti kalau dah terlalu banyak database, kita boleh guna tag je. Type biologi, dia keluar semua senarai kuis-kuis yang berkaitan dengan biologi. Tagging lah maksudnya. Dan tab pada save. Yang ni jangan lupa tekan save lah untuk yang ini ya. Untuk klik quiz ya. Okay, saya bergerak. Kemudian edit key. Edit key ni, bila cikgu tekan pada edit key, dia akan keluar paparan seperti ini. Okay, siapa yang ada tengah buka ZipGrade dalam form bolehlah cuba. Edit key untuk skema jawapan ada dua cara. Sama ada kita nak tekan satu-satu kat sini. Itu kalau rajin lah tekan. Ataupun kalau cikgu ada apa nama tadi? Tap pada scan for key. Nanti saya tunjuk dan ini tadi ada yang tanya, saya fikir tadi ini mungkin benda yang dia tanya. Yang ini tak perlu tekan save, tekan back je dia memang akan terus save. Dan maksud saya kalau scan for key ni dia akan buka kamera, dia tengok cikgu kena ada satu kertas jawapan, cikgu tanda semua jawapan betul. Dan ini nanti maksudnya inilah skema dia tadi. Kan tadi 1B, 2A kan. Inilah skema jawapan. Jadi kalau nak guna scan for key ni, sediakan terlebih dahulu answer sheet yang sudah dijawab dengan semua jawapan betul. Tap pada scan for key, kamera smartphone akan dibuka dan halalkan pada kertas jawapan sehingga ada bunyi kamera klik. Bunyi kecil tu lah. Dan kalau cikgu nak guna nanti tekan use. Ini jangan tekan back lah. Ini kena tekan use. Jadi konsep dia mudah je. Kalau tak ada apa-apa yang tulis kat bawah ni, back je. Tapi kalau ada, kena tekan use tu lah. Use ataupun save. Okey, jadi saya fikir saya dah dah bercakap terlalu banyak. Ini adalah selingan. Okay, selingan ni macam kalau kita tengok cerita Hindustan pun dia ada intermission tu kan. Okay, jadi saya bagi masa rehat 7 minit. Kalau ada nak tanya soalan masa ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, saya tengok dia beritahu saya guna handset Huawei ya. Ini soalan teknikal ni. Tak ada Google Play. Jadi hanya kalau kena guna ni juga kot, kena guna di komputer jugalah kot. Dia macam mana nak scan tu? Dia macam tu. Sebab tu saya nak bagi cikgu faham dia punya konsep. Kalau guna yang dalam komputer tu, dia just macam admin je lah. Takkanlah cikgu nak buka kamera laptop bawa kertas macam ni kan. Saya rasa saya tak pernah cuba tapi tak dapat kot. Dia kena ada font juga. Tapi kalau font tu nanti kalau tak dalam Google Play, apa kita panggil app share ke apakah? Kalau boleh cubalah siapa yang ada handphone selain daripada Huawei, dia cuba app share kepada handset Huawei tu, dapat dia tak? Ataupun kalau dekat Huawei kalau kita nak cari apps, ada guna apa? Macam mana nak cari apps? Dia ada store dia sendiri kan? Huawei kalau dalam store tu sendiri ada masuk tak ni? Saya tak ada phone Huawei. Tak ada. Cikgu Rizal dah carilah tu. Dia dah cari lah tu. Tak ada tu. Okay, kalau ada 40 soalan Cikgu Azman boleh hantar email dekat ni kot kan, dekat Huawei, ataupun boleh hantar email ke apa ni, ke ZipGrade, minta dia upgrade untuk masuk dekat dalam Huawei Play kan. Kita biasa buat kan, kadang-kadang kat Blue Cat pun kita hantar email kan. Okey. Cikgu Azman dah biasa pakai. Mungkin Cikgu Azman dah nampak ada masalah ni dekat Cikgu Rizal. Mungkin ada masalah dekat cikgu lain juga kan. Cikgu boleh bagi tahu dekat Huawei Play tak ada. Nanti mesti dia dah upgrade lah akan datang. And mereka kan selalu nak feedback daripada pengguna yang biasa pakai apps kan. Waktu tu ada Cikgu Nisa Ramli. Kalau ada 40 soalan, kita set jawapan untuk 40 soalan saja kan? Ya, betul. Kalau 40 soalan. Sebab itu masa yang pertama tu, quiz tu, kita kena pilih kertas answer sheet yang betul. Kalau cikgu dah pilih answer sheet 20, dia akan letak 20. Tapi saya fikir ni, mungkin Cikgu Nisa ni, dia mungkin tengah buka dan mungkin kalau dia pilih answer sheet 50, dia boleh pilih sampai 40 tapi masih ada 10 lagi baki kat bawah tu. Dan rasanya tak sesuai kot. Memang kena cari, kena create customize lah answer sheet tu. Dulu saya pernah cuba buat, saya pilih je 50 tu sebab mula-mula pakai kan.
Kemudian lepas tu saya edit dekat Microsoft Paint tu, saya saya potong. Dalam skema jawapan pun saya letak sampai 40. Kemudian bila menyimak tu saya tak ingat dia bagi per 50 ke 40, tapi rasanya masih per 50 lah. Dan mungkin juga dia tak akan hitung. Dia tak akan hitung dia tak akan anggap salah lah sebab kita tak bagi skema juga. So tak boleh guna. Saya rasa boleh kot sebab dulu mula-mula pun saya tak guna customize ni. Boleh cubalah. Boleh cuba. Sebab benda ni itulah yang orang jadi macam walaupun dia dah tahu dia tak pakai sebab macam sangat teknikal, tapi sebenarnya dia taklah teknikal sangat. Once cikgu dah dapat tu, kalau orang bagi kertas, tapi kena pakai kertas jawapan tu lah. Orang bagi 100 keping ke 200 keping, ambil macam ni. Ni nampaknya sesuai dekat ni kot. Kalau kaunselor kan dia ada soalan psikometrik yang sampai 100 soalan kan. Betul. 100 soalan ke berapa soalan kalau cikgu kaunseling. Dia sampai 100. Kalau tak silap saya lah ada 100 soalan. Nampaknya kalau ni boleh dipromosikan dekat cikgu kaunseling untuk pakai dengan lebih inilah. Kalau saya masih pakai cara tebuk-tebuk tu, cara cikgu lama. Tebuk-tebuk tu. Sebab tu lah saya kalau pelajar kan kertas satu, mereka habis ujian tu, bagi kertas tu. Saya masih duduk kat kursi tu, mereka bagi, okey, saya scan. Okey, ambil balik kertas jawapan. Terus boleh bincang. Boleh tulis. Terus boleh. Wah, dia orang pun cakap okey, dah tahu terus dah. Maksudnya dia tak sampai 10 minit lah. Maksudnya total kalau dah ada database, dah ada skema, habis periksa terus dapat jawapan. Terus boleh bagi. Macam cikgu Mimi cakap ni lah, mungkin akan rasa leceh sebab pertama kali, tapi sekali je susahnya, lepas tu terus senang kerja. Memang terus senang. Terus senang. Lagi-lagi kalau yang kita yang bawa kelas kan, dah setengah sekolah dia amalkan bawa kelas, jadi kalau dari tingkatan 4 sampai tingkatan 5, jadi kita tak perlu buat database baru pun. Betul, tak perlu buat database baru. Betul. Cuma apps ini dia free, dia percuma. Memang dia tak kenakan apa-apa. Cuma dia bagi fee tu 100 scan sebulan. Maksudnya kalau dah lebih daripada 100 scan, cikgu kena tunggu kuota next month. Dia macam bagi kita punya data tu lah, dia bagi 100 je. Tapi kalau cikgu nak upgrade boleh, sebab daripada free account memang dia free lah kan. Kalau cikgu nak naik premium tu, tak silap dia bayar berapa dolar je. Dia akan jadi macam 20 lebih ringgit lah, ataupun berbelas ringgit setahun. Jadi kita just macam bagi kalau developer selalu kita cakap duit token. Token lah, coffee lah, duit coffee lah. Bukan duit coffee, sorry. Macam bagi belanja air coffee lah maksudnya. Dia memang tak ni lah. Dia bukan based on profit, tapi maksudnya kalau ada bagi duit tu boleh jugalah untuk dia maintain kan. Betul. Iklan dia banyak tak? Jadi kita iklan Tak banyak. ada iklan. Dia langsung tak ada iklan. Tak ada iklan. Saya mula-mula ingat dulu ada iklan. Kalau free kan kita banyak iklan kan. Ya. Yang ni tak ada iklan. Okey lah tu. Baguslah. Baik, masa sembang-sembang bual-bual pun dah tamat. Okey. Teruskan juga Azman. Okey, kita sambung Okey, silakan. Okey, saya teruskan. Okey, kita dah lihat 7 minit tadi. Okey, langkah-langkah menanda menggunakan EBSIGRADE. Ini saya nak minta peserta. Siapa-siapa saja yang kat sini, kita susun balik ni. Okey, langkah-langkah menanda menggunakan EBSIGRADE. Kita refresh balik. Walaupun benda tu baru 7 minit yang lepas. Okey, jadi saya nak minta sama ada chat ataupun secara secara chat ataupun secara unmute. Okey, langkah yang pertama antara 4 ni, edit key, review paper, scan paper, create quiz. Apa langkah pertama menggunakan EBSIGRADE? Moderator tak boleh jawab lah, kena orang lain. Okey, cikgu. Okey, ada jawapan kat sini. Cikgu Ika, create quiz. Okey, kita tengok betul ke tidak. Cikgu Sadiah pun jawab create quiz. Okay, kita tengok. Chat dia cepat sangat ni. Okey, Cikgu Azwan pun jawab create quiz. Nurul Husna. Okey, kita tengok. Okey, betul. Jawapannya adalah create quiz. Okey, jadi yang langkah pertama adalah create quiz. Okey, ramai yang dah jawab ni. Belum tanya lagi ni. Cikgu Muhammad Rizal dah jawab. Langkah yang kedua adalah apa?
Edit key. Kita tengok betul ke tidak. Sebab saya baru first time guna Canva untuk buat slide. Rupa-rupanya dia ada benda-benda macam apa disebut ni, magic touch. Okay. Jadi saya boleh buat macam ni. Okay, saya pergi sini boleh. Edit key. Okay, betul. Saya bagi konfeti lagi. Bagi banyak-banyak. Okay, edit key jawapannya. Okay, yang ketiga. Saya baru belajar benda ni. Okay, yang ketiga, Cikgu Nat. Dia bagi tahu nombor 3 scan paper. Okay, Cikgu Nisa pun bagi tahu scan paper. Okay, kita tengok. Okay, gambar. Okay, jawapannya scan paper. Betul? Ya, Cikgu Hazwan dah tak ni ya, dah tak sabar nak jawab. Okay, scan paper. Okay, bagi konfeti. Tak nak pula konfeti dia. Okay, dan yang last sekali, langkah yang keempat, review. Oh, dia masuk chat. Saya tekan DDCCC dalam chat tu. Patutlah dia tak keluar kat situ. Okay, waalaikumsalam. Okay, dan yang terakhir. Okay, sorry. Dan yang terakhir, oh iyalah. Sebab dia last kali kan. Okay, jadi yang last kali adalah review paper. Okay, betul semua. Okay, cikgu kena ingat langkah-langkah ni. Kalau nak guna akronim CESR. Okay, create dulu, edit, scan paper, review. Kita teruskan. Okay, langkah yang ketiga. Kalau cikgu ada apa-apa soalan, tanya je nanti. Okay, langkah yang ketiga ada scan paper. Yang ni cikgu ada tengok dalam video tadi. Video ni maksudnya kita cuma tap pada scan paper. Lepas tu dia akan terus buka kamera. Kalau first time mungkin dia akan minta permission dulu lah. Cikgu allow je. Dan dia akan terus scan. Jadi cikgu biasanya saya akan letak kertas di atas meja rata. Saya letak stacking tinggi-tinggi ya. Lepas tu saya laraskan posisi smartphone buat macam ni. Pastikan 4 ni cikgu tengok kat sini ada dalam smartphone tu dia akan ada 4 petak cerah ni. Pastikan bucu hitam pada kertas jawapan terletak dalam tu. Kalau dia dah terletak, dia memang terus ada bunyi klik kamera, kecik. Dia terus ni. Kecik tu maksudnya dia dah dia dah tangkap gambar dan terus semak. Terus keluar nama siapa pelajar tu. Berapa dia punya markah. Macam itulah. Okay, dan macam yang saya bagi tahu ini adalah 23.40. Yang ni memang kita nak ke tak nak memang dia terus auto. Tapi kalau macam cikgu memang buat soalan yang memang katalah cikgu buat macam quiz sains, okay? Minggu sains ada 50 soalan contohnya. 50 soalan, jadi maksudnya nanti dia terus dapat peratus juga kat sini. Banyak kegunaan dia lah, tak semestinya untuk kertas ujian saja. Kertas latihan boleh, kita buat quiz santai-santai dengan pelajar pun boleh. Okay, ini saya rasa boleh. Okay, teruskan. Okay, dan setting scan paper ni, ini saya dedahkan sikit sebab nanti mungkin cikgu tengok kalau cikgu first time pakai, hari tu cikgu Azman tunjuk dalam video ambil gambar terus salin kertas, tapi kalau by default dia akan tick benda ni show paper on screen. Maksudnya bila dia ambil gambar tu kertas yang pertama, bila cikgu tarik kertas yang kedua dia tak ambil, cikgu kena tap pada permukaan screen tu. Next. Jadi selalunya saya tak suka lah kenapa kita nak tarik lagi, tekan lagi, tarik lagi, tekan. Jadi saya akan tutup option ini show paper on scan. Bermaksud saya akan buat dia jadi delay je. Okay, delay 1 saat, kena tarik kertas, delay 1 saat, tarik lagi. Ataupun kalau cikgu nak review. Kalau review ni dia ada pilihan 1 saat. Ini pun sama juga lah 1 saat, 2 saat, 5 saat. Ataupun kalau by default tak silap saya wait indefinitely maksudnya nanti cikgu kena selagi cikgu tak tekan tu dia cikgu alih kertas pun dia tak ambil gambar. Dan ini terpulang dengan cikgu lah, mungkin ada pelajar yang cikgu bagi tapi biasanya one paper per student lah. Okay. Dan kadang-kadang mungkin cikgu dah scan, cikgu terscan lagi sekali, dia akan tahu dia akan one before overwriting. Dan boleh tunjuk juga show corrected answer.
Kalau cikgu nak ada bunyi kamera tu kecil-kecil tu, kalau cikgu nak phone ada vibrate pun boleh juga. Ataupun dia ada lagi yang ke bawah ni lah. Tapi saya cuma tunjukkan yang bahagian atas saja. Okey, jadi yang terakhir sekali, kejap, kenapa saya rasa macam ada benda setting scan paper. Oh ya, review paper tadi ya. Okey, tapi kita pergi ni dulu. Okey, kekurangan zip grade dan kelebihan zip grade. Yang ni saya nak ajak kita mungkin ambil masa dalam 3 minit kita berbincang. Jadi kalau setakat ini, walaupun cikgu belum pernah menggunakan, kalau cikgu perasan, apa antara kekurangan zip grade? Kita pergi kepada dia punya kekurangan dulu, yang saya ada sebut tadi. Siapa ada agak-agak ada idea? Tapi kita tak boleh lama kat sini sebab saya nak ambil masa setengah jam lagi untuk kalau ada benda-benda yang berkaitan lah. Okey, yang pertama zip grade ni, kalau cikgu perasan, sebab mungkin kalau cikgu dah pakai baru cikgu akan lebih tahu apa masalah dia. Okey, jadi yang pertama adalah kertas tidak ditanda secara fizikal. Itu kelemahan dia. Okey, kecuali kalau mungkin nanti ada versi yang boleh masuk printer, dia terus tik 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 tik. Maksudnya dia cetak secara fizikal terus letak markah. Tapi sekarang ni kita macam scan barang dekat supermarket tu dah ditip, macam tu je lah. Ditip. Sebab kita nak cepat. Zip grade ni dia nak cepat je. Okay, kertas tidak ditanda secara fizikal, tapi kekurangan ini saya manfaatkan lah sebagai untuk bila pelajar dah dapat kertas jawapan dan hanya ada markah, maksudnya kita boleh bincang balik. Soalan nombor 1 kita tanya pelajar, apa jawapan dia? Sebab pelajar nak bagi tahu jawapan ikut skema tak dapat. Dia kena fikir balik lah. Maksudnya masa ujian fikir dah dapat kertas jawapan, dah ada markah. Nak bincang kena fikir balik. Sebab kalau kita dah tik kat situ, mereka tak fikir, mereka dah tahu dah jawapan kan. Sebab kita dah tanda. Itu kelebihan, maksudnya kekurangan zip grade tadi, kertas tidak ditanda fizikal, tapi saya jadikan ni kelebihan. Kelebihan di dalam kelas. Okay, yang kedua, scan paper bermasalah jika cetakan tidak jelas. Selalunya kalau kita mencetak menggunakan Rizo di sekolah, dia ada kadang-kadang dia jadi tak jelas. Jadi kalau guna ni saya lebih prefer guna printer yang personal lah. Tapi saya pernah cuba juga Rizo kat sekolah. Asalkan dia jangan ada garis-garis lah. Tiba-tiba kita ni kan dia terheruk ke apa, memang dia akan bermasalah. Jadi cetakan dia kena jelas. Kalau cetakan dia tak jelas ni, bila kita nak ambil tu dia akan bagi warning lah. Dia akan cakap dia tak recognize kertas tu. Dia tak kenal kertas tu. Bila dia tak kenal kertas tu, dia tak boleh tanda. Okay. Seterusnya kita pergi kepada kelebihan. Saya senaraikan yang 3 kelebihan yang saya tahu. Okay, yang pertama, yang ni cikgu pun boleh agak dah. Okay, yang pertama dia menjadikan penandaan sekelip mata. Kita klip mata pun ibarat macam kita tengok klip siap. Okay. Sebab itulah saya kalau pelajar kalau dia first time kelas dengan saya memang akan bagi tahu lah. Cikgu tengok macam ni. Okey, 32. Padahal tak ada macam tu lah. Okay, next, markah terus dihitung dan disimpan dalam satu senarai. Ini cikgu dah tengok tadi. Dan yang terakhir, yang sengaja saya tak sebut dalam 4 langkah tu ya. Ada analisis item disediakan serta-merta. Okay, jadi kalau cikgu nak tengok apa yang dimaksudkan dengan analisis item, inilah dia. Jadi saya ambil contoh yang sama tadi. Jadi kalau cikgu ada tengah godek-godek zip grade tu, dia ada satu ikon tu, item analysis, cikgu klik, tapi cikgu kalau belum ada data tak boleh. Ini yang ada data tadi, maksudnya untuk soalan nombor 1, daripada 20 orang pelajar tadi, saya dah tahu dah, ada 15 orang jawab B, 5 orang jawab A. Jadi benda ni dia sangat berguna, sebab nanti kita akan kenal pasti soalan mana yang pelajar lemah lah secara keseluruhan. Macam soalan nombor 2 ni senang lah maksudnya. Ini mungkin soalan yang memang betul-betul tahap yang TP1 tu lah yang memahami tu mengetahui tu. Jadi memahami jadi pelajar terus tahu. Betul cikgu pun. Ini feature yang paling bagus sekali. Okay, sebab kita akan terus tahu. Jadi macam ni kita tengok kan, nombor 3 ni 13 orang jawab betul.
Berapa orang, yang ni kita boleh cari lah. Kadang-kadang saya tengah buka benda ni kan. Okey, ada seorang saja jawab A ni. Siapa dia? Kita boleh patah balik ke apa. Kita bukan nak mengkritik dia. Kita nak carilah siapa tu. Kadang-kadang student pun excited juga. Siapa yang jawab salah tu? Okey. Dan macam ni lah. Jadi kalau bagi saya, kalau banyak sangat satu soalan tu pelajar salah, boleh jadi kadang-kadang bila kita mengajar tu ada miskonsepsi berlaku. Maksudnya mungkin ada benda yang kita ajar dalam kelas tu, sama ada cara kita menerangkan ataupun memang kita salah sebut. Jadi bila kita salah sebut, pelajar ingat benda tu betul dan bawa dalam ujian, maksudnya benda itulah yang dia jawab. Jadi ini sangat membantulah. Okay, walaupun dia hanya sekadar kertas satu. Dan yang DF ni, mula-mula saya abaikan apa benda DF ni kan. Tapi bila saya nak bentang ini, takut juga orang tanya apa DF. Jadi saya cek lah dalam website Zgrade tu apa benda DF tu. Link hadir ni. Okay, DF ni adalah discriminant factor. Jadi kalau bagi siapa yang penggubal item, mungkin dia agak familiar dengan ni. Maksudnya dia guna korelasi Pearson, statistik lah. Okay, dia akan guna korelasi Pearson. Dia akan tengok, contohnya macam soalan nombor 1 ni. Pelajar tu, berapa orang jawab dengan betul untuk soalan nombor 1 berbanding dengan semua soalan ke 40 soalan tu. Jadi dekat sini secara ringkasnya, kita akan tengok nombor paling rendah DF ni adalah negatif 1, nombor paling besar adalah positif 1. Okay. Bermaksud kita boleh jadikan panduan, dan kalau saya tengok dalam Zgrade tu dia bagi tahu sepatutnya setiap soalan ni dia kena 0.2, 0.2, 0.2, 0.2. Paling rendah lah. 0.2, 0.2. Macam ni kalau 0.0, maksudnya dia tak ada discriminant factor, dia kosong. Sebab mungkin soalan ni terlalu mudah. Kalau tak silap saya, makin besar angka ni, bermaksud soalan tu makin susah. Macam soalan ni lah. 0.67, soalan ni susah. Okay. Sebab nombor paling besar dia 1. 0.67 ni maksudnya dia 67% susah lah kot. Okay. Okey, cuma yang kita nak elakkan kalau bagi orang yang membina item, sebab ada soalan yang kadang-kadang memang saya ambil daripada buku kerja, ambil berbagai sumber, tapi saya kaji balik soalan tu. Macam yang soalan nombor 5 ni dia letak negatif. Asalkan dia menilai negatif, bermaksud mungkin soalan itu dia bukan soalan yang ditulis dengan baik. Soalan tak tulis dengan baik ni mungkin apa nama tadi? Macam mana dia detect benda tu kan? Tapi dia tahulah. Maksudnya pelajar ni saya rasa mungkin dia detect juga daripada pelajar yang boleh banyak menjawab dengan betul. Tapi tiba-tiba dia tak jawab betul untuk ini. Kemudian ada pelajar yang yang banyak jawab tak betul. Kemudian tiba-tiba dia betul. Ataupun mungkin dia tak betul juga. Tapi maksudnya kalau negatif ni maksudnya soalan tu mungkin dia dalam bahasa Inggeris dia poorly written lah. Dia tak ditulis dengan baik. Kalau kita tengok sini semua positif ni, satu je negatif. Saya nanti ada masa saya cek apa benda yang ni. Mungkin soalan tu pelik lah kot. Sebab kadang-kadang kita tahulah ada soalan yang pelik, dia jadi macam tak sesuai. Okay, saya lama saya kat sini. Okey, Alhamdulillah. Sebab saya tadi bercadang nak habis jam 4 tapi kira macam lebih kurang. Jadi slide sudah tamat. Bagi cikgu yang berminat, kalau cikgu cuba, kemudian cikgu nak ni lagi, nak tanya lebih lanjut, saya lebih senanglah untuk dihubungi melalui Telegram. Cikgu boleh scan QR code ini ataupun pergi ke link ini. Link ni cikgu tak payah type HTTPS ni pun tak ada masalah. Cikgu type je t.me/Cikgu Azman. Ini saya punya username lah. Saya mula-mula tahu pasal benda ni, saya terus cop Cikgu Azman. Jadi orang lain tak boleh pakai ni. Kalau cikgu pergi ke Telegram cikgu tengok apa cikgu punya username. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih atas perhatian semua. Jangan malu untuk bertanya. Okay, kalau cikgu ada nak tanya, boleh tanya kat sini. Dan kalau cikgu dah scan ini tadi ataupun belum, saya bagi masa 10 saat sebelum slide yang seterusnya. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ada slide lagi sebenarnya walaupun saya dah bagi tahu tamat.
Okay, yang ini bagi cikgu-cikgu yang berminat untuk mendapatkan slide ini. Okay, scanlah QR code kat sini. Bila cikgu scan, dia kalau tak silap cikgu klik, cikgu kena ada Canva. Sebab saya buat slide ni menggunakan Canva, cikgu akan dapat tidaklah 100% ni, tapi semua kandungan utama ada. Okay, yang slide yang 3 depan tu yang ada gambar saya tadi tu mungkin tak ada lah. Sebab saya buat slide ni siap-siap, saya buat copy. Jadi cikgu boleh pergi ke slide ini lah. Mungkin cikgu nak belik lagi kan apa yang step-step dalam ni kan. Dah ada dah Cikgu Nisa Ramli, dah ada mungkin soalan di Telegram. Cikgu Azman. Just scan, cuba. Itu nantilah tengok dekat Telegram tu. Okay. Okay, dan yang terakhir sekali. Yang ni saya minta walaupun sesi belum tamat. Ini saya betul-betul minta maklum balas peserta. Jadi cikgu boleh scan, cikgu pun boleh copy paste link ini. Ini saya guna survey hard untuk maklum balas peserta terhadap pembentang terhadap saya. Sebab saya first time berkongsi melalui CDL ni. Jadi saya nak tengok apa pandangan cikgu terhadap saya lah. Mungkin pembentangan saya terlalu laju ataupun tak mesra. Dia ada soalan-soalan lah yang berkaitan. Ada 9 soalan saja. Cikgu just tekan-tekan ni. Mungkin yang bawah tu sekali ada cadangan lah kot. Sebab kita ni walaupun saya dah masuk 14 tahun mengajar, saya rasa kita semualah, cikgu baru ke cikgu lama kan, kita mesti sentiasa meningkatkan kita punya kemahiran lah, kita punya pengetahuan, kita punya sikap, supaya kita jadi lebih terbaik. Bukan lebih baik daripada orang, lebih baik daripada diri kita sendiri yang sebelum. Okay, saya tengok chat. Kalau ada 100 maklum balas tu nanti malam ni saya bacalah, saya tengok. Sebab kita ni kena terima lah. Kadang-kadang kita tengok diri kita ni macam okey je kan. Tapi bila tengok, rupanya dia ada ni, dia cakap terlalu cepat ataupun penyampaian dia tak sampai dan sebagainya lah. Sebab kadang-kadang saya di sekolah pun saya tanya pelajar lah, cikgu ni apa nama, feedback kan. Okay, ada lebih kurang 30 saat lagi. Dan lepas ni saya akan stop screen share ni dan beralih kepada font. Font biar cikgu tengok macam mana rupa-rupanya dia dalam font tu. Dan saya haraplah, bukan saya nak wajibkan orang pakai ZipGrade ni, taklah. Maksudnya asalkan kita dapat cari apa saja cara yang memudahkan kita. Jadi kalau tak pakai ZipGrade ni, saya rasa memang kita akan buang. Kalau saya lah, saya mark 40 kertas ni, 20 keping kertas MCQ tu, kertas satu biologi lah, memang saya akan ambil setengah jam. Nak hitung lagi, analisis belum ada tu. Nak buat analisis kena key in dalam Excel lagi. Jadi memang makan masa. Itu mungkin kerja sejam kot. Jadi kerja yang sejam ni boleh jadi kurang di 10 minit. Guna ni je. Guna ZipGrade. Okay, Cikgu Bun, saya akan stop share dulu. Saya akan share menggunakan font. Mana share guna font serupa. Okay, screen. Okay, Zoom we capturing everything that display on the phone. Okay. Okay, jadi sekarang cikgu tengok ini adalah paparan dalam font. Font saya sekarang ya. Jadi tak ada masalah. Ini gambar-gambar. Ini chat tadi ya. Mana ZipGrade ni? ZipGrade. Okay. Jadi bila buka dia terus macam ni. Okay, jadi saya dah guna, saya tak ingat lah, tapi ada beberapa lah. Ada yang saya dulu, saya tukar font, dia terdelete lah. Kalau tak silap, saya memang dah guna sebelum tahun 2020 saja. Okay, jadi saya bagi contoh yang biologi tadi contohnya. Okay, dia nampak macam ni lah. Jadi ini paparan yang mula-mula, kalau masuk terus nampak ni. Okay, jadi kat bawah ni quizzes. Yang ni saya dah ada pelajar lah. Pelajar biologi 5A. Ini pelajar yang saya dah save lah, database dia. Database dia. Kemudian bila kita klik dia ada, kalau ujian dia dah hampir ada kat situ. Yang ni kena godek-godek lah maksudnya. Ini kalau nak cari by student. Okay, tapi biasa saya pakai yang ni je lah. Okay, yang ni tag saya tak pernah pakai. Tapi saya percaya tag ni mungkin dia sangat berguna kalau cikgu dah ada quiz yang terlalu banyak.
quiz yang terlalu banyak. Jadi cikgu boleh take itu soalan bio SPM. Jadi dia memudahkan carilah. Dan ini cloud. Saya sendiri pun adalah pengguna free saja. Saya tak pernah beli. Sebab kalau saya kena menyimak lebih daripada 100 kertas dan kebetulan ujian itu dia di hujung bulan kan. Jadi saya akan cuba habiskan sampai 100 tu. Katalah 26 bulan, 27 bulan, habiskan semua 100 tu. Nanti masuk bulan baru datang balik kuota yang 100 tu. Okay, tapi macam yang saya cakap tadi, kalau beli pun rasanya tak banyak kot. Tak banyak, saya tekan kat sini. RM30.99. Hari tu saya tengok 20 lebih ringgit je. 20 lebih ringgit. Nak tahu juga kalau lah beli kan, ada group purchase ke ataupun itu satu soalan, ada group purchase ke? Yang kedua ialah adakah kelebihan lain selain daripada tambahan kota? Saya rasa dia tak ada kelebihan lain, dia cuma tambah unlimited grading je. Maksudnya memang dia betul-betul buat apps ni memang free sebenarnya. Cuma kalau orang dia takut kalau dia kota pun dia bagi free, takut ada orang scan sampai 1,000, 2,000 page ni kan. Jam dia bagi 100 je lah. Jam dia nanti. Sebab asalnya benda ni ada server dia juga. Dia pun bagi free je. Dia bagi free je. Yang group tu? Group ada group. Mana yang group? Maksud saya ada group purchase ke? Tak ada. Saya rasa tak ada. Dia main individual purchase sebab dia pun dah murah dah tu kan. Kalau saya jadi developer mungkin takut. Jadi ini setting. Ini setting yang saya cerita dia. Kalau cikgu show paper on scan, cikgu boleh pilih lah. Sama ada nak wait indefinitely ke, 10 second ke. Tapi saya off benda ni sebab saya nak cepat-cepat. Kemudian yang ini kalau cikgu rasa kadang-kadang, ini ada kaitan dengan kamera phone masing-masing lah. Kadang-kadang kamera phone tu dia macam lambat nak fokus, cikgu pandai adjust lah. Biasanya ambil 5-5 je lah. Yang ni maksudnya individual setting ya. Yang ni saya off lah. Principal ni sebab tak pernah crash rasa. Okay. Ini tadi tak ada. Ni contohnya sign tingkatan 2 kan. Ini kalau nak edit key macam ni boleh. Ataupun scan paper. Sorry. Ini saya scan Bob. Review paper. Jadi saya dapat tengok ada 28 orang pelajar dalam ni. Inilah jawapan Arizal Kwan tadi ya. Saya nak cari case yang pelajar ada jawab 2 tu. Tapi jawab 2 dia akan tanda salah jugalah. Okay, dia akan tanda salah, tak ada masalah. Jadi kalau saya tengok dia punya item analysis ni, semua ini soalan saya cipta sendiri ni, 20 ni. Adalah saya ambil bahan-bahan. Tengok ada tak ni? Ada yang negatif. Ada yang negatif. Satu ni ada negatif. Soalan nombor 8 negatif. Tapi dia 27 orang jawab betul. Seorang je jawab salah. Jadi kalau saya break sekejap, saya cuba tengok soalan sekejap. Kebetulan soalan nombor apa ni? Saya lupa dah. Soalan nombor 8. Okay, kertas soalan. Mana kertas soalan? Kertas soalan. 2022. Kertas ujian. Sains tingkatan 2. Soalan nombor 8. Kenapa dia makin besar? Soalan nombor 8 adalah pelajar di bawah menunjukkan satu masalah kesihatan. Apakah masalah kesihatan itu? Riket, anemia. Memanglah jawapan dia obesity. Okay. Tak tahu kenapa dia tanda ni tadi lah. Dia bagi kat sini soalan ni tadi nombor 8 ni ada negatif 0.28. Maksudnya soalan ni mungkin dia senang. Tapi soalan tu poorly written lah. Tak tahu kenapa dia poorly written. Okay. Tapi kalau tengok gambar pun memang obesity lah. Seorang jawab apa tadi di Kwashiorkor. Kita boleh carilah siapa pelajar tu. Soalan nombor 8 tadi. Siapa yang salah jawab? Soalan nombor 8 yang salah. Ni dia. Muhammad Khairul Nazri. Oh ya, betul. Okey, saya dapat tangkap juga. Muhammad Khairul Nazri ni dia markah tertinggi. Bukan markah tertinggi jugalah. Dia antara pelajar paling pandai dalam kelas tu. Jadi dia dapat 14/20. Tapi kenapa dia boleh salah soalan senang ni? Jadi mungkin kat situ dia akan detect bahawa sama ada dia salah tanda lah kan.
Ataupun mungkin soalan tu mengelirukan bagi dia. Mungkinlah, mungkin. Sebab Muhammad Khairul Nasir ni dia markah paling tinggi untuk kertas, dia bukan paling tinggi ada seorang, tapi keseluruhan dia markah paling tinggi. Okay, saya cuba tengok. Dia markah paling tinggi. Sign. Bukan ni sign. Markah paling tinggi. Siapa nama dia tadi? Muhammad Khairul. 62. Dia markah paling tinggi 62. Tapi dia yang salah jawab. Jadi mungkin sebab itu dia detect lah soalan tu macam poorly written. Akhirnya jumpalah kenapa DF tu negatif. Jadi DF ni dia macam detect lah macam something wrong lah dengan soalan tu. Tapi bukan bermaksud soalan tu semestinya salah tulis. Dia something wrong dengan student tu, kenapa dia jawab D. Padahal semua kawan dia lain termasuk yang markah rendah pun jawab dengan betul. Okay. Cik Murugai ada raise hand tu. Mungkin ada soalan ke? Ada soalan tak? Saya kadang-kadang kalau dah bagi cakap memang banyak cakap. Ada soalan ke? Cik Murugai? Mungkin tersalah tekan kot. Dah loan hand. Okay. Teruskan Cik Azman. Kita ada sikit masa je lagi. Ada sikit masa lagi. Jadi ada 5 minit ni. Kalau ada cikgu-cikgu masih nak tanya ke. Tapi benda ni kena try lah cikgu. Kena explore lah. Kena explore. Sebab saya kebetulan cuma ada satu kelas, satu subjek. Kalau ada 2-3 kelas mungkin boleh pilih kat sini lah. Sains 2B. Sebab kebetulan memang kelas je lah. Maksudnya boleh guna untuk banyak-banyak kelas subjek yang sama pun boleh juga. Okay, nampaknya itu je lah yang negatif. Soalan nombor 10 ni mungkin terlalu senang. 0.00. Link kehadiran tadi. Cikgu siapa tadi? Siapa yang kongsi ni? Cikgu pun? Link kehadiran tu. Kadang-kadang kita minta admin. Tu dah hantar dah. Admin dah hantar. Okay, ada. Okay, link kehadiran telah dikongsikan pada ruangan chat. Dan pastikan nanti meletakkan mengisi menggunakan email yang kita selalu buka lah. Sebab nanti sijil akan dihantar ke email Google tersebut. Email Google yang kita isi guna Google Form tu. Nanti check email tu. Ya, betul. Soalan nombor 10 ni agak senang lah. Sebab kalau saya baca kat sini pun apa yang dimasukkan dengan penyakit-penyakit. Kalau ada yang salah pun memang patutnya tak ada yang salah lah. Kata soalan ni pun saya buat dengan guna apa nama tadi? 5-3-2 tu. 5 aras rendah, 3 nisbah lah. 3 sederhana dan 2 aras tinggi. Kalau cikgu tengok saya punya gaya ni, saya memang berminat lah dengan benda-benda yang macam item-item ni lah. Item. Nak cakap pandai semua tag tu tak jugalah. Cuma memang berminat lah benda-benda yang kecil macam yang leceh lah. Kalau bagi cikgu lain kan tengok leceh yang benda ni kan. Tapi bagi saya berminat lah benda-benda macam ni. Dan memang saya kebanyakan guna semua online lah. Google Sheet apa semua. Sebab kadang-kadang orang minta markah tiba-tiba kan. Ada. Okay. Dan kalau cikgu pasang kat sini saya buat analisis. Bahagian A ni tak perlu buat analisis satu-satu lah. Sebab dah ada dalam ni tadi. Dah ada ni. Inilah dia. Analisis dia. Dan kalau kita buka statistik, dia boleh tunjuk juga. Ini orang statistik mungkin lebih tahu lah, Cikgu Bun kan, admit kan. Jadi boleh tengoklah minimum score 8, max score 16, average 10.9, median, standard deviation. Sisihan piawai 2.2. Jadi maksudnya dia tak adalah banyak sangat benda dalam ni. Dah ada yang tanya dalam Telegram ni, tapi nanti lepas habis ni lah. Okay, cikgu. Ada ni. Okay, terima kasih. Sebab saya pun lama dah nak kongsi benda-benda macam ni. Tapi bila tengok cikgu lain kadang-kadang macam bukan tak nak berubah. Mungkin dia orang tak faham konsep yang sistem tu mula-mula. Jadi dia orang pun pakai cara biasa je lah. Pakai yang
cucuk-cucuk ubat nyamuk tu lah. Tapi kalau cikgu tengok buang masa lah kalau bagi saya. Kita lebih banyak masa yang lain. Jadi kalau kita ada benda macam ni, nak bagi pelajar soalan objektif hari-hari pun tak kisah. Betul. Bagi kita terus boleh sikit kan. Kita boleh bagi macam 10 markah tu kan. Bagi tiap hari pun tak ada masalah. Sebab kadang-kadang kita bagi ini, kalau kita nak tik-tik tu, kadang-kadang kita kan ajak pelajar ni kan, okay, soalan nombor 1 A, okay, tanda untuk kawan-kawan kamu, dia semak kertas kawan. Itu pun makan masa juga kan. Betul, nanti dia tanya balik dekat kawan. Nanti dia tanya, cikgu apa tadi? B ke D? B, bola. Bola ke dolah pun. Bola ke dola lagi. Okey. Cikgu Azman, kita pun dah sampai ke penghujung masa. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Azman atas perkongsian yang cukup menarik. Nampaknya mungkin kadang-kadang kalau kita apa yang saya dapat simpulkan kat sini, kadang-kadang aplikasi itu mungkin untuk mereka yang berada dekat dengan kita merasa payah, tetapi bila kita terbang lebih tinggi, macam sekarang kita berada di ruang CDL ni, kita ada satu platform yang baru, komuniti yang baru, dan juga dapat nampaknya hari ni kita dapat nampak masa awal tadi pun dah ada 2 orang yang memang pernah guna kan. Dan saya rasa selepasnya sekurang-kurangnya kita ada, mana tahu 20 orang, lepas tu dia akan berkembang lagi lah, dan akan jadi satu, dan bila ramai yang pakai, kita akan dapat kesan lebih banyak kelebihan, lebih banyak kekurangan, dan kita pun akan semakin ada ramai kawan untuk kita berkongsi tentang aplikasi ini, untuk tambah baik dari masa ke masa. Dan apa yang penting, tetap balik kepada kemenjadian murid kita, kerana kita ada lebih banyak masa yang lain untuk kita jawab soalan ataupun terus bincang soalan-soalan yang telah kita berikan, instead of kita gunakan masa untuk menanda jawapan. Okey, jadi itulah yang saya dapat simpulkan. Nampaknya kelebihan yang dapat kita gunakan dengan aplikasi yang kita belajar hari ini, iaitu Zipgrade. Zipgrade, nampaknya kita pun akan B-grade berterusan dengan ini. Jadi terima kasih banyak-banyak Cikgu Nur Azman. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir pada hari ini. Tanpa kalian kita tak akan jadi projek hari ini, dan minta admin untuk kongsikan apakah perkongsian kita pada minggu hadapan, dan masing-masing yang lain pun boleh bersedia untuk buka kamera. Seperti biasa, hujung-hujung kita mesti letak gambar. Okey, pada minggu hadapan kita akan ada, itu dia dah buka kamera dah, Cikgu Emily Zamrud, atau kita lebih kenali beliau dengan panggilan Cikgu M, Teacher M, Teachers Inspiring Kids of the Future. Minggu hadapan kita akan bersama-sama dengan Cikgu Teacher M, pada 30 September 2022 pada masa yang sama 3 hingga 4:30 petang. Kalau nak berkenalan dulu dengan Teacher M, boleh buka YouTube, cari nama beliau, Cikgu Emily Zamrud. Ada pernah bersembang dengan P. Ramli, dengan Bujang Lapuk. Kita boleh cari banyak video perkongsian Cikgu M. Jadi pastinya pada minggu hadapan kita akan sama-sama mendengar apakah perkongsian yang Teacher M nak bagi dengan kita. Inspiring Kids of the Future. Teachers Inspiring Kids of the Future. Okay, so masing-masing tak sabar rasanya. Pastinya ada urusan-urusan lain yang perlu diselesaikan pada hujung minggu seperti ini. Ada negeri-negeri yang memang bercuti pun hari ini. Jadi bolehlah buka kamera sebentar untuk kita sama-sama kongsikan, merakamkan gambar. Terutama sekali untuk Cikgu Azman, Cikgu Nur Azman yang dari Sarawak, jauh di seberang sana di Borneo, kali pertama berkongsi dengan kita pada hari ini. Kita berikan satu vibe yang baik untuk beliau, untuk terus berkongsi apa saja yang kita dapat kongsikan untuk teruskan perjuangan kita dalam bidang pendidikan. #Cikgu Bantu Cikgu. Okey, siapa yang nak snap gambar ni? Okay, sedia semua. Tolong jangan tulis apa-apa di ruangan chat. Tolong sekejap jangan tulis apa-apa di ruangan chat dalam masa seminit ni. Sebab nanti dekat gambar kawan yang dekat bawah tu tak keluar. Kawan duduk kat bawah kita pun tak tahu. Siap gambar kita yang kat bawah tu. Okey, so Cikgu Yasmin pun ada hari ni. Siapa yang nak tangkap gambar ni? Okey, boleh buka kamera cikgu-cikgu. Okey, dari seluruh negara sekarang ni. Okey, kalau sedia, saya pergi ke slide yang pertama. Kita pun tak tahu kita kat slide yang keberapa. Saya snap dulu gambar.
Sekejap, saya share dengan Cikgu Azman dulu. Nanti kita edit balik. Okey, saya pergi ke slide yang kedua. Kita ada 5 slide semua. Kita ada 5 slide semua. Jangan type apa-apa pada ruangan chat. Saya di slide yang ketiga. Kalau tak buka kamera pun sebenarnya tak apa. Sebab kita akan capture nama-nama. Nama-nama cikgu-cikgu semua. Nama-nama tuan-tuan, puan-puan, doktor yang ada dekat dalam ni juga. Nama tu ada dekat dalam kita punya screenshot ni. Okey, saya sekarang berada di slide yang terakhir. Okey. Senyum. 1, 2, 3. Alright. Terus senyum. Bagus. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada semua. Terima kasih kepada Cikgu Nur Azman bin Haji Tamid. Dan juga kita berjumpa minggu hadapan dengan Teacher M. Dan teruskan perjuangan kita dalam bidang pendidikan. Teruskan berkongsi. Sekiranya kalian muat naik kisah ini pada media sosial, jangan lupa letakkan hashtag Cikgu Bantu Cikgu. Juga boleh letak perkataan connecting dots learning dengan ejaan yang betul, supaya apabila kita buat carian di internet, kita akan jumpa apa saja cerita yang kita tulis, apa saja perkongsian yang kita tulis hari ini. Okey, itu saja kita sudahi hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alas innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih semua. Bye bye. Assalamualaikum.